Selamat datang ke channel Dikocong dan hari ini kita akan bincangkan rumusan bagi bab 1 matematik tingkatan 5 iaitu ubahan. Jadi dalam video ini saya akan bincangkan secara ringkas apa yang anda sudah belajar dalam bab 1 tingkatan 5 ini. Selepas tu kita akan kaji satu corak soalan yang paling popular bagi bab ini diikuti dengan dua contoh saya dapatkan daripada buku teks untuk kita telitikan langkah penyelesaiannya. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat dahulu apa yang anda sudah belajar dalam bab 1 matematik tingkatan 5 ini. Jadi dalam bab 1 tingkatan 5 ini kita akan belajar 3 jenis ubahan yang utama. Jadi ubahan tu sebenarnya adalah kita nak kaji hubungan atau perkaitan antara dua atau lebih kuantiti itu. Jadi ubahan yang pertama tu adalah ubahan langsung. Jadi di sini saya wakilkan dua kuantiti itu dengan X dan Y. Jadi untuk ubahan langsung tu sebenarnya dia akan berubah pada arah yang sama. Contohnya di sini kalau kita punya kuantiti X tu meningkat, kita punya Y juga akan meningkat. Sama juga kalau kita punya X tu menurun, kita punya Y pun akan menurun. Jadi secara pendek kata untuk ubahan langsung tu anda boleh fahamkan mereka akan berubah pada arah yang sama. Jadi di sini kita juga ada ubahan tercantum dalam ubahan langsung. Jadi untuk ubahan tercantum tu dia akan melibatkan lebih daripada dua kuantiti. Contohnya tiga kuantiti di sini yang saya wakilkan dengan X, Y dan Z. Jadi di sini untuk kita punya Y itu adalah hasil darab antara X dan Z tu. Jadi di sini dia akan tercantum macam tu lah. Jadi untuk kita punya setiap ubahan tu anda mesti kena tahu macam mana nak tuliskan hubungan tu. Dan nak tuliskan hubungan tu kita mesti gunakan simbol seperti ikan ni ya. Jadi ini adalah simbol untuk kita gunakan semasa kita tuliskan hubungan. Dan selepas kita sudah tuliskan hubungan tu, kita perlu tukarkannya kepada persamaan. Dan di mana kita akan tukarkan simbol ikan tu kepada sama dengan. Dan kita akan tambahkan satu simbol atau huruf baru K sebagai pemalah. Jadi kita akan tukarkannya Y sama dengan KX. Jadi K ini adalah kita punya pemalah. Apa itu pemalah? Pemalah itu adalah nombor yang sama untuk persamaan atau situasi ini. Jadi nak carikan K itu macam mana kita buat? Kita hanya perlu pindahkan X itu ke sebelah. Jadi di sini anda mesti kena kaji hubungannya dengan gunakan konsep daripada sekolah rendah dulu. Iaitu kalau darab kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Sama juga kita punya X itu adalah darab dengan K. Maka nak cari K itu, kita akan pindahkan X itu ke sebelah, bahagikan Y dengan X sama dengan K. Jadi untuk ubahan langsung tu, kita punya pemalah tu sebenarnya kita akan gunakan bahagilah. Dan untuk ubahan tercantum tu, apa bezanya? Bezanya hanya Y sama dengan K, X, Z. Lepas tu kita hanya pindahkan XZ tu ke sebelah. Jadi kita punya Y bahagi X, Z sama dengan kita punya K. Jadi untuk ubahan langsung, cara nak carikan pemalah ni adalah kita pindahkan X tu ke sebelah supaya kita bahagikan lah. Jadi anda akan nampak kalau kita bahagikan semua pasangan nilai tu, kita akan dapat satu nombor yang sama iaitu pemalah. Jadi begitulah untuk ubahan langsung dan ubahan tercantum tu. Lepas tu ubahan yang kedua tu adalah ubahan songsang. Jadi dalam ubahan songsang tu, apabila kita ada dua kuantiti tu, satu kuantiti naik tu, satu kuantiti itu akan berubah pada arah yang bertentangan. Maksudnya dia akan menurun lah. Maksudnya di sini kalau kita punya X tu meningkat, kita punya Y tu akan turun. Jadi sama juga dengan terbalik lah. Kalau kita punya X tu menurun, maka kita punya Y tu meningkat. Macam tu. Jadi itulah dipanggil sebagai ubahan songsang. Iaitu anda nampak mereka punya arah tu adalah terbalik lah. Jadi itu ubahan songsang. Dan macam mana kita nak tuliskan persamaan bagi ubahan songsang tu, anda akan perhatikan setiap kali kita tukar tu, kita mesti kena tukarkan simbol ikan tu kepada sama dengan. Lepas tu kita kena masukkan pemalah K tu. Jadi dalam bab ini kita memang wakilkan pemalah tu dengan K lah. Jadi kita akan letakkan K tu di atas. Macam tu. Dan nak carikan K itu macam mana? Kita pindahkan X tu ke sebelah. Dan hubungan di sini adalah bahagi pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. Jadi nak carikan K itu, kita hanya sekadar darabkan X dengan Y. XY itu adalah sama dengan K. Jadi di sini kita mesti kena tahu hubungan asalnya. Dan kita perlu tukar tandanya semasa kita pindah melalui sama dengan. Maksudnya di sini untuk X di sini adalah bahagi pindah ke sebelah akan jadi darab. Jadi kita akan perhatikan kalau untuk ubahan songsang, cara nak kirakan K itu adalah seperti ini.
Dan akhir sekali kita ada ubahan bergabung. Jadi ubahan bergabung tu maksudnya dalam ubahan ni dia akan gabungkan sama ada ubahan langsung dengan ubahan songsang atau dua-duanya ubahan songsang. Macam tu. Jadi dalam ubahan bergabung tu kita akan perhatikan dia akan melibatkan sekurang-kurangnya 3 pemboleh ubah atau 3 kuantiti lah. Jadi contohnya yang pertama tu ialah Y ni berubah secara langsung dengan X, secara songsang dengan Z. Jadi yang songsang tu memang kena tuliskan di bawah. Dan macam mana kita masukkan kita make K semasa kita tuliskan persamaan, K kita tu akan sentiasa di atas. Jadi nak kirakan nilai K itu kita kena pindahkan satu persatu lah. Jadi kita perlu pindahkan Z tu ke sebelah. Jadi Z ini asalnya adalah bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia akan jadi darab. Jadi Y darab Z. Lepas tu kita ada X di sebelah K itu yang darab. Darab tu akan jadi bahagi. Jadi kita make K itu sama dengan seperti ini. Jadi kita mesti kena pandai untuk tukarkan kita punya tanda lah. Maksudnya kalau asalnya bahagi pindah ke sebelah jadi darab. Asalnya darab pindah ke sebelah tu jadi bahagi. Jadi anda mesti kena hati-hati dalam peringkat ini. Jadi untuk contoh kedua pula kita perhatikan Y ini akan berubah secara songsang dengan X dan Z. Jadi sekali lagi mana kita make K, K itu perlu di atas. Lepas tu kita make XZ tu di bawah. Disebabkan kita make XZ tu dia punya hubungan dengan K tu adalah bahagi. Jadi bahagi pindah ke sebelah dia akan jadi darab. Jadi kita make K itu sebenarnya adalah X, Y, Z lah. Maksudnya kita darabkan X darab Y darab Z akan dapat kita punya nilai K. Jadi di sini inilah secara umumnya apa yang anda belajar dalam bab ini, iaitu 3 jenis ubahan yang utama. Dan ubahan tercantum tu sebenarnya adalah ubahan yang dalam ubahan langsung tu. Jadi anda mesti kena fahamkan konsepnya, iaitu macam mana tuliskan hubungan. Lepas tu macam mana untuk carikan nilai K semasa kita bentukkan persamaan. Jadi sebenarnya inilah bahagian utamanya. Dan selain itu ada juga ciri-ciri setiap satu tu. Contohnya macam mana bentuk grafnya. Anda perlu baca sendiri dalam buku lah. Jadi anda akan nampak semasa kita ada ubahan tu grafnya macam mana bentuknya. Sebenarnya agak mudah aja lah. Jadi seterusnya kita akan bincangkan satu corak soalan yang paling popular daripada bab ini. Dan anda akan nampak kebanyakan latihan tu adalah bersifat seperti ini. Jadi corak soalan paling popular dalam bab ini adalah pertama sekali kita perlu menulis hubungan daripada situasi yang diceritakan dalam soalan tu. Maksudnya sama ada dia ceritakan ubahan langsung, ubahan songsang atau ubahan bergabung tu. Jadi kita tuliskan dulu hubungannya. Selepas yang kedua tu kita akan tuliskan persamaan. Jadi persamaan tu kita akan tukarkan simbol ikan tu kepada sama dengan. Dan ingat apa yang kena tambah, anda mesti kena masukkan K. Jadi K itu akan sentiasa di atas walaupun dia melibatkan ubahan songsang tu. Jadi perlu hati-hati tempat untuk letakkan K itu. Lepas tu kita akan carikan nilai K. Dan semasa cari nilai K itu, anda akan perasan semua nilai kuantiti itu akan diberi kecuali K saja. Jadi bahagian ni anda mesti kena pandai macam mana selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah lah. Lepas tu kita carikan pula nilai bagi suatu pemboleh ubah. Biasanya ini memang adalah bahagian akhirnya lah. Jadi seterusnya kita akan bincangkan 2 contoh untuk kaji cara penyelesaiannya. Jadi contoh pertama ni adalah daripada buku teks lah. Okay, diberi M berubah secara songsang dengan N dan P. Jadi ayat pertama tu biasanya dia akan ceritakan situasi itu supaya kita tuliskan dia punya hubungan dahulu. Jadi M berubah secara songsang dengan N dan P. Okey, kita tuliskan hubungannya dahulu. Selepas tu kita tukarkannya kepada persamaan. Dan dalam peringkat ni kita tukarkan simbol ikan tu kepada sama dengan. Lepas tu kita kena masukkan K, iaitu kita punya pemalah. Okey, lepas tu kita baca ayat kedua. Jika M sama dengan 6, N sama dengan 0.4 dan P sama dengan 5. Jadi anda akan perhatikan dia akan bagi semua nilai kuantiti itu, iaitu M tu ada, N tu ada, P tu ada. Tujuannya di sini adalah untuk anda carikan nilai K, iaitu nilai pemalah tu. Okey, jadi kita masukkan nilai tu, M tu 6, K tu tetap K, N tu 0.4 dan P kita tu 5. Okey, selepas tu kita hanya perlu kirakan
Jadi di sini anda boleh pilih untuk pemudahkan dahulu nilai yang di bawah K itu, iaitu 0.4 darab 5 tu 2. Lepas tu kita perlu fikir 2 ini pindah ke sebelah adalah bahagi pindah ke sebelah jadi darab. Jadi 6 darab 2 adalah kita punya K. Jadi K kita tu sama dengan 12. Jadi untuk yang akhir sekali itu sebenarnya kita hanya perlu tuliskan satu persamaan yang menghubungkan MNP itu. Jadi kita hanya masuk balik kita punya nilai K. Jadi sebenarnya kita sudah selesaikan soalan ini. Iaitu soalan tu hanya minta persamaan sahaja. Jadi begitulah contoh yang pertama. Kita lihat contoh kedua pula. Anda boleh cuba dahulu sebelum dengar penerangan daripada Cikgu Chong. Okay, diberi Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan W. Jadi biasanya ayat pertama tu anda mesti kena tuliskan hubungannya berdasarkan kepada apa yang diceritakan dalam soalan tu. Jadi langsung dengan X, jadi X tu di atas, songsang dengan W tu di bawah. Jadi macam tu. Selepas tu kita tukarkannya kepada persamaan K itu akan sentiasa di atas dan W tu di bawah. Okay, selepas tu anda lihat ayat kedua. Jika Y 0.9, X 18 dan W 5. Jadi tujuan di sini dia mesti akan bagi semua nilai itu supaya anda kirakan nilai K. Jadi di sini Y itu 0.9. Okay, K itu tak ada. X itu 18. Dan W itu adalah 5. Jadi untuk kirakan nilai K itu, anda boleh pilih untuk pindahkan semua nombor itu ke sebelah. Baru anda kirakan. Jadi anda boleh pindahkan 0.9 itu ke kau. 5 itu bahagi jadi darab. Yang 18 di sebelah K itu adalah darab, jadi bahagi. Okay, lepas tu anda hanya perlu tekan kalkulator sahaja. Jadi anda tekan kalkulator, anda akan dapati nilai ini adalah 0.25. Jadi anda boleh pilih untuk bagi jawapan tu dalam bentuk perpuluhan atau anda boleh tekan jadi pecahan iaitu 1/4. Okay, selepas tu kita ganti balik ke dalam persamaan kita tu. Y sama dengan anda boleh pilih jawapan yang perpuluhan atau yang pecahan. Jadi dua-dua pun saya tuliskan lah. Jadi 1 darab X tu jadi X saja. Lepas tu 4 darab W macam tu. Jadi dua-dua ni pun boleh. Tapi sebenarnya apa yang lebih sesuai disebabkan kita punya persamaan asal tu dalam bentuk pecahan adalah lebih baik kalau kita bagi 1/4 lah. Jadi jarang sekali kita lihat ada pecahan yang ada perpuluhan juga. Jadi sebenarnya ini yang lebih sesuai lah. Tapi dalam bab ini saya perhatikan jawapan buku teks juga ada benarkan perpuluhan. Jadi anda juga boleh buat dua-duanya lah. Jadi selepas tu kita lihat soalan A itu. Soalan A sekarang kita lihat. Daripada 3 kuantiti itu, dia akan bagi 2 kuantiti. Dan minta anda carikan sesuatu nilai iaitu W. Jadi apa yang kita perlu buat, kita hanya sekadar gantikan Y itu dengan nilai yang diberi 20. Okay, X tu 6. Lepas tu kita hanya gunakan 4W di sini. Okay, sekarang kita boleh pindahkan. Jadi anda mesti kena tahu macam mana pindah. Jadi di sini saya pindah perlahan-lahan. Jadi 4W ni daripada bahagi itu, dia akan pindah ke atas menjadi darab. Jadi anda boleh pindah satu persatu. Jadi saya tunjukkan secara perlahan lah macam mana perubahan tu. Bagi pelajar yang lebih cepat, anda sebenarnya boleh buat cepat sekali lah. Jadi 4 darab 20 tu akan jadi 80. Okay, lepas tu 80 W ni, 80 tu darab kan. Jadi pindah ke sebelah tu jadi bahagi. Okay, selepas tu anda hanya perlu pemudahkan jadi 3/40. Atau anda juga boleh bagi jawapan tu dalam bentuk perpuluhan. Jadi anda hanya sekadar tekan kalkulator sahajalah. Jadi di sini saya biarkan jawapan saya dalam 3/40. Kalau anda bagi jawapan tu dalam perpuluhan juga boleh. Dan di sini anda juga boleh bagi yang cepat tu. Anda boleh juga buat dengan cepat. Iaitu bagi yang tahu macam mana pindahkan. Anda boleh pindah terus W tu di atas. Lepas tu 20 tu pindahkan ke bawah. Anda boleh pindah terus dan anda akan dapat jawapan yang sama juga iaitu 3/40. Jadi anda boleh jimat langkah lah kalau anda sudah faham macam mana perubahan setiap tanda tu. Jadi macam tu. Jadi begitulah ringkasan atau rumusan bagi bab 1 tingkatan 5 ni.
Selepas anda sudah faham konsepnya, anda perlu cuba banyak soalan lah supaya anda terdedah dengan pelbagai situasi yang mungkin. Jadi kebanyakannya anda akan nampak corak soalan yang saya ceritakan tadilah, iaitu soalan tu akan minta you tuliskan hubungan tu, selepas tu minta anda binakan satu persamaan dan carikan sesuatu nilai. Jadi itulah corak soalan yang paling popular bagi bab 1 tingkatan 5 ini. Jadi begitu saja perkongsian kali ini, iaitu rumusan bagi bab 1 tingkatan 5. Saya harap video ini dapat membantu semua untuk belajar. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.